Dengar. Dengar. Dengar Captain. Stranger boleh cakap Melayu tak? Speak Malay? Semua boleh cakap Melayu kecuali Rufeng. Oh, Rufeng. International. International from China. International student. Okay, sorry lah, saya hari ni ada di Agro. Kami ada banyak dia punya cabang syarikat lah. Saya nak dulu sebab kita start jam 5 kan. Ini baru jam 5 1 minit. Just nak kenali saya Kapten Dr. Baharim Baharom, Pengurusi Mesin dan Operasi bagi konsortium Ferryline Sdn Bhd, bergurusan PhD dalam bidang pendidikan, dan terima kasih kerana sudi jemput saya untuk bincang pada hari ini. Dan saya pun dapat Alicia pun daripada WhatsApp untuk ni lah. Kebanyakan kami banyak mendapat jemputan, tetapi kami banyak menolak lah. Bukan, kadang kami tak masa kan nak berbincang pasal untuk assignment pelajar ni banyak Unimed, UiTM. Sorry, Rufin, sorry I speak Malay sorry. Yes, okay sir. Sebab saya pun kami banyak bergerak dalam bahasa Malay lah. Jadi English kami kurang communicate. Takut nanti agak communicate dalam bahasa Inggeris nanti takut dia punya term tak sampai kan. Okey, kami di Ferryline di Ferry ni ada banyak masyarakat kami, banyak cakap daripada pembuatan kapal perang, agro sana ada di agro untuk tourism agro, ada perhotelan, perkapalan, pengangkutan, dan hari ini Indonesia cakap dia akan temu bual pasal Langkawi Ferry Services Sdn Bhd, iaitu kami ni anak syarikat kami lah. Okey, Sani dah boleh mulakan. Okey. Doktor, okey, tanpa membuang masa, boleh saya mulakan temuduga kita. Okey, dalam banyak-banyak firma yang ada dan wujud dalam Malaysia ni, seperti yang kita tahu, mesti ada pengasas dan juga pemilik firma itu tersendiri, betul tak? Jadi, boleh Kapten terangkan sebersikit siapakah pengasas ataupun pemilik firma yang sebenarnya pemilik Langkawi Ferryline ni? Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Untuk Langkawi Ferry Services ni diasaskan oleh Mr. Ui Cheng Chun jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh Mr. Ui Cheng Chun ni adalah seorang jutawan yang paling kaya di Langkawi lah. Jadi dia milik air di Langkawi ni. Dia bermula dengan kapal kayu dulu. Pengangkutan daripada Kuala Perlis masuk ke Langkawi bermula dengan minimum operation. Jadi Sani Cincun ni dia Sani dah memiliki banyak aset, perhotelan, perkapalan, pemilikan kapal perang, pembaikan kapal dan agrotourism, yang mana penanaman pokok-pokok untuk tourism. Dia bermula dengan bisnes dia adalah kecil-kecilan, iaitu kapal ferry pengangkut daripada Kuala Perlis masuk ke Langkawi. Waktu tu lah dah lama dah dia start bermula dengan di bawah semua bisnes lah sehingga sekarang ni. Okey. Terima kasih atas jawapan tersebut, Kapten. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, okey? Ya. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang kita termaklum bahawa untuk memulakan sesebuah firma ataupun syarikat ni memang sangat perlukan sumber ataupun kos modal yang sangat tinggi lah. Lagi-lagi syarikat ataupun sektor daripada pengangkutan laut seperti syarikat firma yang ada sekarang ni. Dan macam contohnya even though macam pengangkutan udara sekalipun macam Air Asia pun memang sangat perlukan sumber modal yang sangat tinggi. Jadi boleh tak Kapten Doktor terangkan apa sumber modal semasa memulakan perniagaan? Di manakah sumber saya dimaklumkan oleh pengasas bahawa dia bermula daripada modal RM200,000. Dah lama dah. Waktu tu kapal dia kapal kayu saja. Dia waktu dia mengangkut penumpang dengan kargo daripada Kuala Perlis masuk ke Langkawi. Dan
daripada modal 200 itu bila sana untuk membina satu perniagaan, dia perlukan macam bank-bank, badan-badan kewangan. Dia mula kita bukti dulu bahawa kita adalah berjaya atau tidak. Jika kita berjaya buktikan bahawa kita berjaya satu bisnes, baru bank-bank akan offer untuk kita bagi pinjaman lah. Kisah ni Mr. Uy ni dia bermula dengan sebuah kapal kayu mengangkut kenderaan motor penumpang masuk ke Langkawi dengan modal RM200,000. Waktu tu memang banyaklah RM200,000. Sekarang ni kalau kapal sana pun harga dah berjuta, sana ni sekapal pun harga dalam 30 juta sana ni. Okey, bila dia dah berjaya membuktikan bahawa dia ada satu bisnes yang mampan, yang okey, maka bank-bank dah menawarkan banyak pinjaman. Jadi Maybank, Public Bank, banyak bank dia akan ditawarkan, dan dia nampak kita punya ada untungan tu, bank-bank dia keluarkan ada offer letter untuk ni lah. Apabila bank-bank keluar offer letter, maka Mr. Uy Kencur ni dia pun membuat pinjaman dan membuka dan masuk banyak kapal-kapal baru lah. Kapal baru ni kapal fiber. Bukan kapal kayu dulu, kayu sana dia tak guna dah. Sana dia upgrade. Sana dia dah kapal dia memang yang terbesar dalam armada. Okey. Lagi? Okey. terima kasih. Untuk soalan seterusnya, Ya. pernah tak syarikat Langkawi Ferry Service ni mendapat bantuan daripada kerajaan ataupun pihak swasta? Boleh tak terangkan jenis bantuan telah terima? Itu je. Okey, memang banyak menggunakan di Langkawi ni, dia banyak syarikat-syarikat perkabalan, dan kami sana memang mendapat banyak offer digunakan di bank-bank lah, bank-bank offer untuk menerima bantuan. Dan bila kita banyak offer untuk government, kebanyakan dia macam hikmat nasihat je lah. Kerjaan kebanyakan dia hikmat nasihat, dia lebih terarah untuk mempromosi. Macam pinjaman, kebanyakan bank-bank dalam Malaysia ni sebanyak bank, Public Bank, Maybank, dia banyak bagi untuk support untuk bisnes. Untuk government memang macam kami ni jaranglah kalau ada kecil-kecil sederhana macam buat kuih, mungkin ada di segi macam apa dia yang bagi tekun, dia tekun kan. Kami ni dah bermula ni memang kebanyakan bank-bank lah. Aset kami pun satu aset dulu pun 200,000, sekarang ni dah 30 juta satu kapal. Dan untuk macam kalau kecilan ni kebanyakannya tekun akan bagi, tapi kami dah label kami bukan label tekun lagi. Tekun dia mungkin dia bagi dalam 5,000 permulaan untuk bisnes. Tapi kami ni bermula dengan 200,000 duit sendiri, dan kami bila kami dah nak ke depan lagi, mana bank perlu bagi kami pinjaman berjuta lah, mungkin 10 juta kan. Jadi bahasa ni memang government hanya memberi iman nasihat lah untuk dia pun tolong promosikan Langkawi. Itu satu bantuan lah. Tapi kewangan memang tak ada lah. Lagi? Okey, soalan saya Kapten Doktor. Ya. Apa perancangan Langkawi Ferry Services pada masa hadapan supaya pelanggan terus mempercayai dan menggunakan perkhidmatan Langkawi Ferry Services ini? Okey, kami merancang untuk masa depan tu upgrade kami punya ferry. Sekarang ni memang waktu kalau tuan-tuan tengok dalam website kami tu, ferry kami tak banyak. Sekarang ni ferry kami dah ada 40 buah biji dah. Sekarang website kami ni adalah dulu tahun 2013 upgrade dulu. Sekarang ni ferry kami ada 40 buah ferry, dan kami cuba upgradekan the latest macam ada dalam kami ada dengan TV, ada aircon yang sejuk, ferry yang bersih luas. Kami upgrade ni untuk tadi kita bersyukur alhamdulillah di Langkawi ni kami kurang ada persaingan disebabkan kami konsortium. Jika sebelum ini lagi ferry ni dia bertindak hanya dia akan bergaduh merebut pelanggan. Pasal ni bila kami punya ni dah bergabung.
gabung 7 syarikat, bermula saingan dia memang tak saingan lah. Itulah kelebihannya yang kami ni bergabung dalam konsortium Ferryline Ventures Berhad. Jadi bila bergabung, jadi untuk merebut pelancong, merebut penumpang memang tak masalah lah. Okay, ada lagi? Macam Encik cakap tadi, kemungkinan tak ada pesaing lah kan untuk syarikat tu kan. Tapi mungkin macam pesaing kecil-kecilan ataupun ada perniagaan yang baru untuk masuk pada syarikat ni, ada tak tuan? Okey, kami difahamkan selepas Arif ini ada syarikat baru masuk. Itu tiada halangan untuk kami sebab kami adalah sebuah konsortium yang terbesar di Malaysia, mempunyai 48 buah feri yang terbesar, armada yang terbesar. Berita terbesar di Malaysia lah, di Sabah-Sarawak kami conquer. Sebabnya kami ada feri kami adalah dengan muatan maksimal 650 orang. Dan dipanggil syarikat baru masuk ni dia cuma dalam 200 orang muatan, dan kami rasa saingan tu memang tak ada saingan lah sebab kami adalah konsortium. Bila gabungan konsortium, kami punya aset yang banyak dan boleh membuat feri banyak. Kami boleh buat feri ke Langkawi, ke Penang, Langkawi ke Kuala Kedah, Langkawi ke Kuala Perlis, ke Satun, ke Pulau Paya dan sebagainya. Dan untuk pengalaman tuan-tuan perempuan, sekarang ni di Penang pun kami dah ambil alih di Penang, yang ganti yang feri ke Penang kami dah ambil alih sebab kami besar. Boleh dengan kecil, bila gabung ni ke konsortium, kami memang tak ada masalah untuk nak takut dengan persaingan lah. Kalau masuk persaingan yang mempunyai 4 buah feri, kami tak takut sebab kami dah ada lebih banyak dah pengalaman kami. Dan kami pun dah berkhidmat dalam 30 tahun dalam bidang industri perkapalan ni. Kami dah lalui berbagai-bagai cabaran dan kami tak takut yang macam saing masuk pun tak ada, tak kisahlah. Lagi? Okey, Kapten. Soalan seterusnya. Okey, setiap firma mesti menghadapi pelbagai krisis dari segi ekonomi, pengurusan, kesatuan pekerja dan sebagainya. So, apakah masalah yang dihadapi oleh Langkawi Ferry Service Sdn Berhad? Okey, kalau tuan-tuan perempuan mungkin belajar apa tu SWOT analysis. Pernah belajar tak? Strength, weakness, opportunity, threat semua. Ada belajar tak tu? Okey, sebelum kita memulakan satu bisnes, kita kena tahu SWOT analysis. Kita analisis kekuatan kita punya kepercayaan dalam kita punya penumpang kita, bagaimana kita nak dapat income kita. So ini penting. Okey, penting kita nak menjana satu kepercayaan kepada penumpang lah yang menggunakan kita punya perkhidmatan kita. Dan dalam kita pun kita kena manage kita punya kerja kita. Kita ada khusus bagaimana kita nak berapa dengan pelancong, dengan penumpang, kena menghadapi tekanan. Bila dia marah pun dia nak hadapi kemarahan itu. Dalaman penting dan kita tengok luaran. SWOT analysis penting untuk kita nak study sebelum kita bermula perniagaan. Dalam perniagaan, tuan-tuan kena baca balik SWOT analysis tu macam mana, apa ada S, apa dia W, O, T tu, tengok balik. Itu penting. Sebelum kita tengok di dalam kita punya firma kita ada masalah. Dalam kedua ferry kadang datang ke ferry just untuk dapatkan seat time ya, untuk diorang lari ke tanker yang gaji lebih mahal. Bagaimana kita nak handle diorang ni? Memang dalam kami ni ferry, kru, kapten semua memang diorang tak kekal lah dalam ferry ni. Jadi diorang datang kami just nak dapat seat time untuk dapat naik pangkat sebagai chief officer, kapten, tanker yang gaji satu bulan 40,000, 60,000. Dan kami hanya starting dalam 8,000 untuk kapten ke 12,000. Jadi bila benda ni diorang tengok datang ke kami just untuk buat seat time, itu memang ini masalah yang diterima oleh firma lah. Macam ni memang banyak masalah dia. Ada kadang kru datang just untuk sekejap, ada kes dadah sebagainya, dapat tangkap, kalau HR akan buat unit test, dapat kena buang. Nak cari pengganti pun nak cari orang yang ada pengalaman dalam bidang laut ni. Bukan semua boleh kerja dengan pelaut ni. Dia mau ada kursus pelaut, kursus crop management,
berbagai kursus lah untuk masuk ke bidang ni. Bila kami latih balik, masalah dia ni, dia pula keluar daripada ferry, pergi ke tanker, kapal minyak, kapal luar di Singapura yang lebih hebat lah. Dan bagaimana kita nak suit ini sini, kita akan buat kajian. Dalaman kita bangunkan, developkan kita punya staff pekerja kita ni dengan ilmu lah, nak berdepan dengan penumpang, nak berdepan dengan kru dengan kru yang kapten macam nak handle chief officer. Kita nak handle bawah. Jadi macam ini kita kena ajar dia orang ni, kapten nak handle chief officer nak handle senior seaman dan AB. Jadi dia kena latih dia orang ni untuk handle sebuah kapal ni. Ini memang masalah. Kalau kita keras dengan kita punya staff pun, dia orang akan lagi juga. Lembut pun ada masalah-masalah macam masalah dadah, ni absent, lambat datang kerja. Ini kita kena latih daripada top sampai ke bottom lah, dari atas sampai ke bawah. Latih diorang ni dapat handle dengan staff. Untuk luar punya kita kena tengok dia punya marketing. Okay, marketing online, kita bangunkan online. Online lah mudah dipauti oleh penumpang. Jangan bila online kita masalah, takut nanti bila masuk online nak beli tiket, tak boleh beli. Ada rumit masuk handphone, email sebagainya. Itu semua kita nak permudahkan. Dan kita dulu sistem tu nak yang mudah, yang boleh nak bayar mudah, Maybank to you, e-wallet dan sebagainya lah. Itu semua kena fikirkan. SWOT dan itu penting untuk kita. Bagaimana kita bangunkan. Kalau tuan-tuan tengok ke SWOT tu, tuan-tuan itu semua ada itu. Kalau tuan nak bangunkan, kita tengok semua SWOT analysis. Lagi? Saya cakap laju dah. Laju ke faham? Slow? Faham? Okey, Syafiqah. Okey, Syafiqah, dalam sebuah organisasi HR memang penting. Bagaimana dia nak memang mendidik sebuah kru dan staff di bawah jagaan tu untuk lebih patuh pada posisi syarikat. Jadi dalam sebuah organisasi ni untuk berjaya, kita kena keras dan lembut. Iaitu kita mula-mula memujuk untuk diorang. Lepas tu kita memaksa. Dalam dia punya sistem dia dalam sebuah firma yang besar ni, lembut, keras tu lembut, ataupun kita boleh ambil tindakan macam dia boleh memujuk. Kadang kita penghargaan. Kalau kata tuan-tuan tengok dalam Maslow punya ni, dia ada penghargaan. Ada Maslow ini kan, Maslow tu dia ada penghargaan. Manusia ni sikap dia adalah dia nak kita beri penghargaan. Macam dia cakap, kami di ferry line ni, setiap yang terbesar di Malaysia ni, kami lebih memuji dan beri penghargaan. Contoh seandainya ini adalah satu sistem pengurusan yang baguslah. Kadang manusia ni dia sifat kalau kita memuji dia orang, okey bagus kerja, good job, well done, bagi penghargaan dengan apa-apa sijil sebagainya, itu satu motivasi untuk dia orang. Contoh seandainya jika kapten dapat mengawal penumpang apabila berlaku kecelakaan laut macam disangkut di laut, kita akan keluar satu surat penghargaan. Okey, tahniah kapten kerana berjaya mengawal penumpang ni, dan mungkin kita bagi hadiah sagu hati. Dalam musim perayaan kita bagi ampau lah. Mungkin ampau RM5,000 kita bagi, mungkin bagi untuk dia orang happy, kru bagi seorang RM500 sebagai motivasi. Ini adalah penting untuk motivate kita punya staff, untuk motivate staff untuk mengawal ni. Kita kena staff penting kita. Dia adalah badan yang buat untuk kita. Kita di atas ni kita cuma monitor. Tapi monitor dia orang yang menggerakkan. Sebuah firma yang bagus, dia menjaga kebajikan staff-staff dia. Jadi dia juga perlu membuat asadiah berkhusus. Jadi kita kena satu motivate,
dan berkursus, kena ada kursus staff, kena ada motivate, lepas tu kena ada penguasaan undang-undang Akta Buruh 1955. Jadi kita pakai. Jika contoh kata Syafiqah buat salah, kita tu buat walaupun dia baik dengan kapten, kita akan tetap ambil dia kan. Kita tak mau kita buat Syafiqah buat salah, Rajini buat salah, Syafiqah kita simpan. Yang ni kita buang, tak baik yang kita. Tak. Dalam firman ni kita kena straight to point, ikut Akta Buruh 1955. You salah, you langgar posisi syarikat, you kena terminate. Ataupun you kena warning, you kena turun gaji, pangkat sebagainya lah. Kita tak nak, dalam firman ni kita ada tim A, tim B. Jadi ini peranan HR penting, HR dengan tim perusahaan. Bila ada berlaku, kebanyakan kami ada discuss, buat meja bulat, berbincang apakah yang perlu kita lakukan. Contoh, baru ni ada kes kru bawa masuk Doketum 206 kilo masuk melalui ferry. Sedangkan kapten tak tahu dia masuk waktu pagi. Bila kita tak tahu, kami akan ambil semua satu kesal ferry kan. Kapten kena, chief officer kena, kru semua kena. Kenapa? Sebab cuai. Jadi sistem kami memang itu keras. Memang tak keras, tapi keras ni kami untuk memendung agak-agak yang head dalam sebuah ferry tu, kapten adalah yang paling tertinggi dalam ferry. Dia lebih aware, dia lebih tahu apa yang akan tengok staff dia. Kalau kita head longgar, bawah ni akan longgar. Jadi dalam sebuah kapal kami developkan semua head, second head, semua dia orang yang bunyi keras dan lembut. Jadi dia ada motivasi, dia berani buat tindakan. Kadang-kadang kita lihat kalau kes yang baru ni, satu kapal kami akan kena. Jadi bila kapten dia kena potongan gaji. Itu bisa. Yang hak bawa salah dia memang buang lah. Jadi kenapa dia orang tidak memantau dia bawa. Itu penting dalam sebuah firma. Kita pegang akta atas pekerja 1955. Itu penting. Kalau tuan-tuan kalau nak handle sebuah firma, kita kena hafal apa akta, ada boleh buat, ada boleh buang, ada boleh cas, potong gaji sebagainya lah. Faham ah? Contoh saya laju cakap. Good afternoon, sir. Yeah. Do you have any last word from your captain? Like maybe you can tell us your hope for this firm in the future. Okay, kita asal ni, kita sebuah firma ada wawasan, ada mission dia. Dia wawasan bagaimana kita nak develop. Sorry, I speak Malay ya. It's okay, sir. Okay, kita ada satu mission. Kita kena ada satu mission, kita tengok kita macam di dalam firma ni kita kena selalu kita review. Kita tengok orang lain di China, mana dia orang nak uruskan satu firma tu. Satu vision. Kita kena develop kita punya produk kita. Kita nak benda ni benda yang sama aja. Kalau kita bangunkan benda ni buat apple aja. Kita nak dah buat anggur sebagainya lah. Kita kena Rufin dan nanti member akan translate to English language Saya ada. Faham. Ya. Mission dan misi, kita ada satu misi. Kita nak tengok dan kita kena tengok, kita kena compare, buat comparison, review kita punya firma. Dan kita tengok, kita kena ada satu misi lah untuk tak mau kita ni kalau kita jual apple aja, itu bukan satu yang bagus untuk satu firma. Dan kita lihat hari ni kebanyakan firma yang tak berjaya ni dia just tak review dia punya produk. Macam dia masih menggunakan produk yang sama. Kalau kata ferry tu ferry lama, dia tak upgrade dengan TV, mungkin ada aircon sejuk sebagainya lah. Ada dalam setiap ada juga ferry-ferry yang tak upgrade, tapi itu tak ramai lah yang buat yang tu. So sekarang ni misi kita adalah kita buat lebih baik dan kita cuba review orang lain, tengok orang lain, adakah orang lain tu kita boleh follow.
Kalau Firman ni dia kena tengok orang lain. Dia tak boleh kita duduk kita sendiri lah, kita shot sendiri. Tak elok lah. Jadi kita kena tengok orang lain, kita dah follow, boleh follow tak follow. Okay? Thank you so much, sir. Okay, saya rasa yang tu saja daripada soalan daripada kami. Terima kasih doktor. Boleh tak kita ambil sesi fotografi? Bye. Okay, ready semua? Okay, 1, 2, 3. Okay, lagi sekali 1, 2, 3. Okay, terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kita orang. Kami sangat hargai. Dan selamat berbuka, take care dekat sana. Okay, gula untuk assignment, semoga dapat 4 flat lah untuk SEM ni. Dan jangan kita jangan rasa nervous kalau dapat sir kita ni kena ikut mereka, biarkan dia. Jadi kita cuba dekatkan kita diri dengan sir, jangan kita buat bila sir ada suruh kita dah macam nak protes sebagainya. Depan sir kita yes sir. Bukan kita membodek, itulah kita punya nak kita ni seorang yang boleh bekerja. Kalau dia bagi kita satu ni kita dah terus kita tak nak, dia dah negative thinking lah. Dia negative thinking. Jadi nak biar tuan-tuan semua perempuan gula dalam assignment, jangan buat negatif kata sir ni dekut beri markah. No. Kita sana kita buat yang baik dan kita jangan banyak argue lah. Ni tak boleh. No, sana kita follow ya. Boleh ya. Okay, gula dan flag insyaAllah. Okay. InsyaAllah, terima kasih doktor. Bye-bye. Terima kasih, sir. Sama-sama.